Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Shadaqallahul azim. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami menggerakkan awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus, lalu dengan hujan yang turun itu menumbuhkan tanam-tanaman yang dimakan oleh binatang-binatang ternak dan dimakan oleh kamu sendiri, maka apakah kamu tidak memerhatikannya? Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan, utusan khas Perdana Menteri ke Timur Tengah merangkap Ahli Parlimen Maram, Ashabul Fadilah, Deh-deh kehormat, dan yang paling diraikan adik kakak, para petani dan pekebun yang dirahmati Allah sekalian. Sektor pertanian ini merupakan sumber ekonomi kepada kira-kira 70% rakyat negeri Terengganu. Majoriti rakyat Terengganu adalah petani, penternak dan nelayan. Bila kita nak bantu rakyat, kita kena tengok di mana rakyat kita berada. Barulah bantuan ini sampai kepada sasaran. Sektor pertanian ini sektor yang nak memberikan kita makan. Dan ketika ketiadaan makanan, orang yang ada makanan adalah orang yang paling kaya, bukannya orang yang ada simpanan emas dan perak. Saya pernah berada di Iraq selama 6 tahun, 93 hingga 99. Masa zaman Iraq dikenakan sekatan ekonomi oleh PBB. Selepas daripada Perang Teluk tahun 91, walaupun disekat daripada laut, darat dan udara oleh Amerika dan sekutunya, rakyat Iraq ada makanan. Kerana polisi kerajaan pimpinan Saddam Hussein ketika itu yang menitik beratkan sektor pertanian. Tambah-tambah lagi bumi Iraq ni subur dengan aliran dua sungai, Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Sehingga orang Iraq buat gurau, di Iraq ni dua benda je dia kata yang kami tanam tak tumbuh dan tak besar. Yang pertama tiang elektrik, yang kedua tiang telefon. Benda lain bila tanam tumbuh dan besar belaka. Saya masih ingat masa mula-mula sampai sekitar bulan September tahun 93 bersama dengan almarhum Ustaz Hassan Syukri ketika itu. Bulan 9 ni mula nak masuk musim sejuk. Hujan mula turun. Bila hujan turun, gandum mula disemai. Kawasan tanaman gandum yang beralung sayup mata memandang tu kita tengok macam lautan hijau. Bila gandum mula tumbuh dalam 140 hari, 150 hari, gandum dituai dan kerajaan beli semua gandum yang diusahakan oleh rakyat, kemudian diagihkan dalam bentuk catuan bekalan makanan kepada semua rakyat secara bulanan. Satu kepala dapat 5 kilo gandum secara percuma sebulan. Kalau ada 10 orang dalam satu keluarga, boleh dapat 50 kilo gandum percuma. Ini di antara
yang kita tengok, dan bila balik kita berhadapan dengan PKP pada bulan Mac 2020 yang lepas, bila simpanan beras kita pun mula berada pada paras yang membimbangkan, kita mula faham apa makna yang dipanggil keselamatan makanan ataupun food security. Sebab itulah sektor pertanian ni, walau apa situasi sekalipun yang melanda negeri kita, melanda negara dan melanda dunia, dia tak boleh berhenti, mesti terus berjalan. Dan kerajaan negeri berusaha keras untuk memastikan sektor ni tidak tersekat. Dan kita nak supaya adik kakak pada petani, peladang, penternak kita kekal tabah, cekal berhadapan dengan situasi serba sukar sekarang ini, dengan wabak pandemik, pelbagai sekatan pasaran yang kita lalui, dengan wabak penyakit, dengan bencana alam, banjir luar jangkaan yang berlaku pada Februari baru ni. Kerajaan negeri telah sempurnakan semua pengumpulan data dan kita dah luluskan dalam mesyuarat jawatan kuasa bencana pertanian negeri bantuan sagu hati kira-kira RM1 juta. Walaupun kerugian sebenar yang dihadapi oleh petani, penternak, industri aquaculture kita dalam sekitar 12.9 juta. Kalau sangkai ikan daripada Hulu Terengganu sampai kepada Kuala Nerus, kita ada sebanyak 142 pengusaha sangkai ikan, baik patin, baung, talapia, sama ada yang raih uyuk terus sangka tu, ataupun rosak, ataupun yang tak rosak ikan mati. Dan kebanyakan daripada ikan yang mati itu hampir keseluruhannya dalam isan dia penuh dengan selut. Maknanya ikan tu mati dengan sebab air derah dan air selut, dengan kerugian kira-kira 6.9 juta untuk sektor aquaculture saja. Memang satu jumlah kerugian yang besar, dan kerajaan negeri berusaha keras supaya rakyat kita boleh bangkit semula. Boleh bangkit, yang bertanam boleh bangkit bertanam semula, yang menternak boleh menternak semula, supaya kelangsungan sektor makanan ini tidak terhenti. Kalau terhenti sektor makanan, dia akan menjadi satu sektor penting yang akan menjejaskan kehidupan rakyat kita secara keseluruhan, sama ada dari sudut ekonomi ataupun dari sudut sumber bekalan makanan. Memang kalau kita fikir, ada seorang pernah jumpa, dia kata sebab apa kita fokus sangat kepada contohnya industri padi, bukankah lebih mudah, lebih jimat kita beli je beras daripada luar negara, beli daripada Vietnam, beli daripada Thailand, lebih mudah dan lebih jimat daripada kita buat empangan, sistem saliran beribu juta kosnya. Saya kata beli ni masa orang nak jual kita boleh beli, tapi bila orang tak nak jual, kita nak beli apa? Satu lagi, bukan semua benda yang kita beli itu adalah berkualiti. Saya ke Thailand berbincang dengan pengusaha industri beras di sana. Kita dapat satu fakta yang agak menarik. Rupa-rupanya di Thailand, beras dia selepas daripada dikilankan, kerajaan hanya memberikan tempoh 3 bulan saja. Dan beras tu mesti dihabiskan. Kalau tak berjaya dihabiskan dalam tempoh 3 bulan, dia mesti dilupuskan untuk dijadikan makanan ternakan, sebab dikira bukan lagi beras yang berkualiti untuk dimakan oleh manusia. Dan saya sangat yakin bahawa beras yang dikatakan dilupuskan tu tak dilupuskan, tapi dihantar. Dan orang kita lah bila boleh beli beras yang bangga, ini baby, daripada beras tempatan. Dalam keadaan kita tak sedar sebenarnya beras tu di Thailand adalah beras yang dikira sudah tidak lagi berkualiti untuk dimakan oleh manusia. Memang tak masuk bubuk sebab dia ada banyak bahan kimia dalam tu. Dalam sektor pertanian ni memang kerajaan menyedari di antara isu utama yang kita hadapi sekarang ni ialah soal input. Input ni baja, racun, benih, peralatan-peralatan yang diperlukan untuk kita bertani. Sebab tu sepanjang tahun 2021 lepas, dalam pelaksanaan tahun pertanian negeri Terengganu 2021,
kita menyempurnakan sebanyak 93 program. Di antara majoriti programnya ialah dalam bentuk agihan input tadi. Kita bagi benih, baja, folia, plastik UV, pam air, mekanisasi lagi, termasuklah untuk sektor-sektor lain seperti sektor perikanan dan sebagainya. Sebab kita menyadari bahawa bahan input ni bahan yang sangat penting, tetapi bila kos dia meningkat menyebabkan rakyat kita yang nak berusaha berhadapan dengan kengkangan keuangan. Dan bila berhadapan dengan kengkangan keuangan, kerajaan negeri sedia satu lagi cara untuk permudahkan dengan kita menubuhkan skim bantuan modal tani. Skim bantuan modal tani ini dalam bentuk pinjaman patuh syariah tanpa faedah daripada kerajaan negeri dengan satu skim yang sangat mudah. Kita tak perlu selit gaji, tak perlu penyata keuangan, tak perlu apa. Yang pentingnya biar rakyat kita nak berusaha agar isu-isu kengkangan dari segi dana untuk kita nak memulakan usaha ni, kerajaan boleh bantu untuk atasinya. Satu lagi isu yang menjadi kengkangan rakyat kita nak berusaha ialah isu tapak. Kita kekurangan tanah ataupun rakyat tidak ada tanah nak berusaha. Sebab tu saya telah sebut dalam sidang Dewan Undangan Negeri yang baru berakhir beberapa hari lepas, kerajaan buka peluang untuk rakyat kita memanfaatkan tanah-tanah kerajaan yang masih kosong dan kerajaan sendiri tidak ada perancangan untuk nak bangunkan tanah tu. Kita jemput rakyat untuk nak usahakan secara mudah dalam bentuk pemberian LMS, lesen menduduki sementara, ataupun dipanggil juga LPS. Tak kira berapa pun keluasannya. Biasanya kalau sekitar 2,5 ekar ataupun 1 hektar ke bawah tu, dia boleh diuruskan di peringkat pejabat tanah daerah saja. Di mana kita masih ada lagi TKPM Serating kita, Taman Kekal Pengeluaran Makanan di Serating, masih ada lagi lot-lot yang kosong boleh dimanfaatkan. Satu lot tu dalam 9 hektar sehingga 10 hektar dengan kadar sewa yang paling rendah dalam Malaysia sekarang ni. 1 hektar hanyalah RM150 untuk setahun. Tidak ada mana-mana TKPM dalam negara kita yang mengenakan kadar sewa yang serendah itu. Saya cek, cuba buat bandingan dengan beberapa negeri yang setara dengan Terengganu, paling rendah pun 200,500. Kita Terengganu masih kekal dengan 100,500 dan saya tak benarkan kadar itu dinaikkan buat masa sekarang ni. Biarlah rakyat kita boleh memanfaatkan tanah-tanah kerajaan ni sebaik mungkin. Dalam masa yang sama kita juga ada perancangan nak menyelesaikan isu input pertanian, termasuk insya-Allah sebuah kilang makanan ternakan sedang dalam perbincangan dan sebidang tanah telah diluluskan di Bukit Kor di Marang kita. Jadi kilang makanan ternakan di samping yang kita dah ada di Gong Badak yang dikendalikan oleh Fekra Berhad, kita juga sedang menguruskan untuk pembinaan sebuah kilang makanan ternakan di Marang. Di antara isu yang menjadi permasalahan yang menyebabkan peningkatan kos kepada penternak-penternak kita. Jadi saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang sumbangan daripada pejabat, ahli Parlimen Marang, daripada Eskus Fertilizer. Eskus Fertilizer ni sebuah anak syarikat kerajaan negeri di bawah MBI, Menteri Besar Incorporated, dan juga penyumbang-penyumbang yang lain. Dan yang paling penting sekali, kita boleh jumpa mata, menyambung silaturahim, kenal-kenal di antara kita. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita bersama. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.